Pengalaman seram ni bermula apabila Khairul bukan nama sebenar. Dia bekerja sebagai night auditor dekat satu resort ni yang pada masa tu baru je buka, berada dekat Kuantan. Masa seminggu dia berada dekat resort tu, semuanya okey je, semuanya indah je. Tapi masuk pada malam yang ke-8, kejadian aneh mula berlaku. Dia memulakan tugas dia start pada pukul 11 malam tau. Memang itulah kehidupannya sebagai seorang night audit. Dia start kerja pada pukul 11 malam dan berakhir pada pukul 7 pagi keesokan harinya. Ada sedikit kelebihan bekerja pada waktu malam sebab waktu malam tu lah dia ada satu kelonggaran masa untuk dia. Kadang-kadang dia boleh tidur kejap ke ataupun dia boleh rehat sekejap ke selepas siap tugasan tu lah. Pada malam tu, lepas dia siap urusan kerja dia, kira-kira pukul 2 pagi, Khairul membuat keputusan untuk tidur sekejap. Dia tidur dekat atas sofa berhadapan dengan kaunter. Dia baring dekat situ dan perlahan-lahan dia pun tertidur. Beberapa jam kemudian, dia dapat rasakan ibu jari kaki dia ditarik dengan kuat. Apa lagi, dia pun terjagalah sebab dia terkejut. Dan bila dia terjaga tu, dia tengok jam dia menunjukkan pukul 5 pagi. Dan kebetulannya dia memang nak bangun pukul 5 pagi untuk dia teruskan tugasan dia yang tadi tu sebelum dia menyerahkan tugasan dia pada rakan sekerja untuk shift yang seterusnya. Dan tanpa dia berfikir panjang, dia pun pergi duduk dekat meja dia dan dia sambung buat kerja dia untuk siapkan laporan dia tadi tu lah. Tapi dalam masa dia buat kerja tu, dia dapat rasakan sesuatu yang pelik tau waktu subuh tu. Angin sedikit sejuk berbanding dengan hari-hari yang lain. Suasana dekat lobi pun kelihatan kelam je walaupun semua lampu dah dinyalakan. Tapi Khairul tak naklah fikir yang bukan-bukan kan. Jadi dia pun teruskan je lah kerja dia tu. Masa dia tunggu laporan dia tu di print out, dia dapat merasakan ada satu angin yang sangat-sangat sejuk menyentuh kulit muka dia. Dan dalam masa yang sama, bulu roma dia meremang. Khairul dah rasa tak selesa tau. Dia rasa macam ada seseorang yang memerhatikan dia buat kerja pada waktu tu. Dan semakin lama, perasaan takut dia tu semakin tinggi. Sebabnya, dia dapat merasakan ada seseorang yang berdiri dekat belakang dia dan memerhatikan apa yang dia tengah buat. Dan selepas tu, dia dapat rasakan ada satu sentuhan dekat bahu kiri dia dan dia dapat rasakan ada hembusan nafas dekat tepi telinga dia tu. Khairul cuba untuk menahan perasaan takut dia tu, tapi makin lama dia tahan, makin asyik pula benda tu ganggu dia. Kerusi yang dia duduk tu terasa ditarik-tarik seseorang. Dan korang boleh bayangkan tak, lift yang terletak kira-kira 50 meter daripada kaunter tu berterusan turun dan naik dan berhenti dekat setiap tingkat, tapi tak ada orang pun yang naik lift tu. Dan yang paling menakutkan sekali apabila ada satu bisikan yang sangat lembut dengan bahasa yang dia langsung tak faham, dia bisikkan dekat telinga dia. Apa lagi, lepas tu dia terus buat keputusan untuk kemas-kemas meja dia dan kuncikan laci dia yang berisi duit, terus pergi ke asrama dia dekat tingkat 3. Disebabkan terlampau takut, jadi Khairul buat keputusan untuk naik tangga berbanding dengan naik lift. Masa dia dekat asrama dia tu, dia melihat kawan-kawan sekerjanya tu duduk dekat luar asrama. Ada yang merokok, ada yang berbual dan ada juga yang tidur dekat kaki 5 dekat luar balkoni apartmen tu. Lepas dia sampai je dekat kawan-kawan dia pun tanya kenapa dia orang duduk dekat luar sedangkan waktu kerja dia orang lagi sejam lagi nak habis. Dan mereka pun membuka mulut untuk bercerita. Menurut kawan-kawan Khairul, sebenarnya dia orang ni dah start kena ganggu pada waktu tengah malam lagi tau. Pintu bilik diketuk berselang-seli, bunyi periuk belanga berlaga-laga seolah-olah ada yang tengah masak waktu tu. Dan ada yang tidur dekat ruang tamu, masa itulah selimut diorang tu kena tarik. Padahal waktu tu tak ada siapa-siapa pun. Dan tiba-tiba TV on sendiri.
Telefon tu asyik berdering je dan bila diangkat gagang tu hanya ada hembusan nafas je yang kedengaran. Dan terdengar ada orang mandi dekat dalam bilik air dan juga yang menariknya ada kedengaran orang bermain air dalam tub mandi tu. Dan ada juga kedengaran kanak-kanak berlari dari ruang dapur ke ruang rehat bersama dengan hilaian ketawa yang sangat menyeramkan. Pintu sliding diketuk daripada luar sedangkan asrama diorang ni berada di tingkat 3. So mustahil lah ada orang boleh nak panjat lepas tu nak ketuk pula kan. Dan yang menakutkan, setiap tingkap diketuk dan terbuka sendiri. Itulah sebabnya kenapa diorang semua menunggu dekat luar asrama. Sebab diorang ketakutan. Salah seorang kawan Khairul tanya kenapa Khairul balik awal. Sebabnya shift Khairul ni masih lagi belum berakhir lagi. Khairul pun share juga cerita yang dia kena ganggu tadi tu dekat kawan-kawan dia. Selepas diorang habis je share cerita, diorang buat keputusan untuk masuk ke dalam asrama tu untuk tengok keadaannya. Dan bila je diorang masuk ke dalam rumah, diorang berasa sangat-sangat terkejut sebab keadaan dalam rumah sangatlah bersepah dengan baju-baju diorang yang berterabur sana sini. Set televisyen yang seolah-olah ditendang berada dekat atas lantai dan dengan keadaan rumah yang sangat-sangat bersepah. Akhirnya Khairul dan kawan-kawan dia buat keputusan untuk tak masuk ke dalam rumah tu sampailah hari cerah. Khairul dan kawan-kawan dia menceritakan pengalaman diorang ni pada pakcik guard yang bekerja dekat situ. Pakcik ni hanya tersenyum lebar je mendengar cerita diorang. Dan pakcik ni pun cakap sebenarnya sebelum resort ni dibina dekat situ, itu adalah tapak perkuburan. Pakcik tu pun share waktu pembinaan dah siap, dah selesai dah pun, dia hanya menunggu perabot untuk masuk ke dalam resort tu kan. Masa tu pakcik tu tidur dekat pos pengawal yang dihaskan. Dan tiba-tiba dia terdengar pintu diketuk. Pakcik tu pun bangun dan buka pintu. Tapi dia ternampak ada seorang, tak tahulah lelaki ke perempuan tua yang dia tak nampak pun muka, sedang menarik bungkusan berwarna putih melalui pos tu. Bungkusan tu kelihatan seakan-akan bergerak tau. Lama pakcik tu perhatikan dan bila dia perhatikan betul-betul, bungkusan putih tu adalah kain kafan. Dan selepas tu, kejadian gangguan kerap kali berlaku dan pada masa tu Khairul dah pun biasa dengan gangguan-gangguan tu. So macam mana guys? Korang rasa seram tak cerita ni? Okey, kisah seram yang kali ni gangguan di hotel dekat Pahang. Pengalaman seram ni berdasarkan kisah benar seorang pengguna blogger yang aku bagi nama Madi, bukan nama sebenar. Selepas je Madi habis belajar dekat matrikulasi, dia bekerja sambilan dekat sebuah hotel dekat Pahang ni. Dia bekerja dalam F&B iaitu bahagian makanan dan juga minuman dekat satu restoran dalam hotel tu. Dia bekerja di shift pagi dan masa bos dia susun jadual untuk staff-staff dekat hotel tu, dia request dekat bos dia ni untuk duduk di shift malam sebab bagi dia shift malam ni kurang memenatkan dan juga boleh relax lah. Dan yang peliknya, dia seorang je yang request untuk shift malam, manakala staff-staff yang lain semua happy je dapat shift pagi. Selepas seminggu dia bekerja dekat shift malam, tak ada apa-apa pun yang terjadi. Sampailah ada satu malam ni, kejadian seram tu pun bermula. Masa dia sibuk mengemas-ngemas, tiba-tiba dia dapat satu panggilan daripada seorang pelanggan. Kiranya room service lah. Waktu tu dalam pukul 4 pagi. Dia berasa sangat pelik lah sebabnya pukul 4 pagi ada orang call dan dia rasa kenapa orang ni belum tidur lagi kan. Dari skrin telefon tu ada nombor bilik yang tertera bagi memudahkan pekerja untuk hantar makanan ataupun pesanan. Madi pun menjawab panggilan tu dan dia terdengar ada satu suara perempuan yang sangat lemah. Perempuan tu memesan burger dan segelas jus oren. Tanpa berlengah lagi, Madi pun memberikan pesanan tu pada staf yang bekerja dekat bahagian kitchen lah, bahagian dapur untuk menyiapkan order tu.
Dan lepas je makanan tu siap, Madi pun pergi untuk menghantar makanan. Madi pun mencari-cari setiap bilik sebab dia masih lagi baru kan, so dia tak hafal lah kedudukan bilik tu dekat mana. Tapi akhirnya dia sampai juga bilik yang membuat pesanan tu. Dia menekan loceng bilik berkali-kali, tapi dia pelik sebab macam seolah-olah tak ada siapa pun kat dalam bilik tu untuk buka pintu. Selepas berkali-kali dia mencuba untuk memanggil, dia mengambil keputusan untuk pergi ke bahagian reception untuk meminta bantuan resepsionis menelefon nombor bilik tu. Selepas Madi memberitahu nombor bilik kepada resepsionis tu, resepsionis berasa sangat terkejut sebabnya berdasarkan rekod, tak ada siapa-siapa pun yang menghuni bilik tu pada malam tu. Bila Madi semak semula resit, dia melihat memang nombor bilik tu. Tidak mungkin kesilapan sistem. Muka resepsionis tu dah menjadi pucat dan dia menyuruh Madi balik semula ke restoran dan melupakan apa yang dah terjadi. Keesokan harinya, resepsionis tu memberitahu kepada Madi bahawa bilik tu memang sangat keras dan sebab tu jugalah staf-staf hotel tu tak nak kerja pada waktu malam. Dia memberitahu Madi bahawa sebelum ni ada seorang perempuan membunuh diri dalam bilik tu dengan menjerut leher dia menggunakan kabel telefon. Tapi perkara tu tak dihebohkan untuk jaga nama baik hotel tu. Sejak daripada kejadian tu, staf-staf hotel yang bekerja di shift malam selalu diganggu dengan panggilan aneh dan misteri dari bilik hotel tersebut. Staf-staf kat situ memang saja je tak nak bagi tahu dekat Madi sebab takut Madi ni ketakutan masa bekerja dekat situ. Jadi korang hati-hatilah sebelum korang pun terkena, sebelum nak pergi resort ke ataupun hotel ke, buat research dulu pasal bilik yang korang nak duduk tu. Takut-takut ada pengalaman misteri ataupun seram yang korang alami nanti, okey? Terima kasih pada yang mendengar sampai ke penghujungnya. Kalau korang suka dengan ceritaku, korang boleh like dan juga subscribe untuk tak ketinggalan video-video aku yang akan datang.